Kita nak berbicara mengenai bagaimana sebenarnya revolusi industri khususnya dalam industri teknologi ini boleh memberi perkembangan dalam inovasi khususnya dalam sektor seni kreatif. Betul. Jadi pada pagi ini juga kita bawakan kepada anda rekaan-rekaan yang telah dihasilkan. Tetapi untuk kita perincikan lagi, kita bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa di studio. Kita bersama dengan teknologis Dr. Rohan Azor, pengarah Pusat Keusahawanan Masmat dan juga pensyarah kanan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM, dan juga kita bersama Siti Nur Nadia binti Ahmad Nazali, alumni Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Cukup tidur tak? Alhamdulillah. Dia macam belum cukup. Ya, itulah tadi kepentingan untuk tidur. 7 ke 8 jam. Tapi kita boleh tengok hari ini doktor memang bersemangat hari ini. Okey, kita bercerita mengenai revolusi industri dan juga apa sebenarnya impaknya kepada inovasi dalam bidang kreatif seperti ini. Mungkin doktor boleh berikan sedikit mukadimah apa impaknya, doktor? Ya, kita kena faham dululah revolusi industri ni. Dia seperti yang saya nyatakanlah, revolusi industri ni adalah satu terma yang sangat kompleks yang telah diguna pakai oleh semua sektor industri di dunia dan tak terlepaslah di Malaysia kita ni kan. Jadi kalau nak dicakapkan tentang revolusi industri ni, macam sekarang ni kita boleh cakap revolusi industri 4.0 lah, 3.0 lah. Lepas tu ada yang cakap revolusi industri digital lah kan. Apa-apa pun revolusi industri ni memang kita tidak boleh deny lah penggunaan termanya tersebut dalam konteks kita, dalam kehidupan kita. Apa-apa pun penggunaan revolusi industri terma-terma ni telah diguna pakai oleh pelbagai industri, termasuklah perkilangan, rekaan, dan dia melibatkan ekonomi kita juga. Dari segi saya tambah sikit ya, dari segi perkembangan kita lah dekat Malaysia ni, revolusi industri ni memang di Malaysia ni sedang membangun. Sedang membangun ya. Jadi kebanyakan kerajaan dan juga NGO dan syarikat-syarikat swasta bekerjasama bersama-sama untuk seiring dengan perkembangan revolusi industri ni. Jadi tak terlepas juga dengan industri seni yang mana industri seni pun tidak terlepas juga dengan perkembangan revolusi industri ni. Baik. Jadi kalau kita boleh nyatakan kepada penonton kan, apa di antara inovasi yang kita boleh lihat sekarang ni berkaitan dengan konteks perubahan industri yang tengah berlaku pesat ketika ini? Okey, untuk memudahkan cerita, macam contohlah revolusi seni, seni industri yang ada kaitan dengan adaptation dengan revolusi industri ni, seperti contoh muzik. Kalau kata dulu kan, kita nak dengar muzik radio kan, kita piring hitam kan. Macam zaman kita kan. Oh, zaman you piring hitam. Bukan. Macam zaman saya piring batu. Dia macam tu. Lepas tu LP and so on. Tapi sekarang bila kita nak dengar muzik, kita just on dan boleh dengar di telinga saja. Dia perkembangan tu akan berlaku seiring begitu. Sama juga dengan contoh-contoh seni yang lain. Macam kita boleh kata seni multimedia, seni iklan and so on, seni fashion. Jadi memang tidak lari daripada perubahan tersebut. Tapi yang paling penting sekali yang saya nampak pada pandangan saya lah, bagaimana kita nak kawinkan, kita panggil kawinkan seni tradisional tu dengan teknologi moden. Itu yang agak, sebab kita di Asia ni, kita memang sangat kaya dengan budaya seni, heritage kita, budaya kita and so on. Jadi bila kita nak adaptkan dia dengan teknologi moden tu, macam agak sukar sikit. Tapi boleh sebenarnya, memang boleh. Tapi itulah daripada apa yang doktor katakan, mungkin kita masih belum dapat bayangannya. Ianya terlalu abstrak. Mungkin Nadia boleh bagikan contoh-contoh bagaimana sebenarnya perkembangan industri revolusi ini boleh berikan satu inovasi kepada industri kreatif ini. Okey, baiklah. Kepada revolusi industri yang boleh kita hasilkan antaranya adalah inovasi dalam fashion ni, dia berkait rapat dengan kreativiti dan juga teknologi. Jadi antara contoh yang boleh saya berikan adalah
konsep fashion berkelompok di mana kita menggunakan pergabungan elemen tradisional dan juga unsur-unsur moden untuk dijadikan sesuatu rekaan. Okey. Dan dengan itu kita dapat menghasilkan rekaan yang unik, berbeza dan juga menggambarkan lagi kepelbagaian budaya terutamanya di Malaysia lah. Dan antara revolusi industri dari segi seni adalah pembangunan bahan berinovasi yang bermaksud kita menggunakan bahan daripada sumber alam sebagai contohnya untuk diaplikasikan dalam fabrik dan juga tekstil itu sendiri. Dan yang ketiga adalah inovasi dalam fashion lestari, iaitu kita menekankan konsep penggunaan kita semula, menggunakan bahan kita semula dan menghasilkan sesuatu rekaan. Dan ia bukan sahaja baik untuk persekitaran tapi mengurangkan juga impak negatif dia terhadap persekitaran. Dan yang terakhir adalah reka bentuk percetakan 3D, di mana kita menghasilkan percetakan 3D melalui seni digital. Sebab kebiasaan normalisasi kita menggunakan manual lukisan tangan. Tapi sebenarnya seni digital ni dapat memudahkan lagi dan sangat bantu dari segi revolusi industri. Tapi bagaimana kalau ada yang mengatakan bahawa teknologi ini kadang-kadang dia boleh menghakis keaslian seni budaya itu, Doktor? Itulah. Ya. Itulah. Itulah. Jadi adalah setengah mengatakan bila kita menggunakan teknologi itu dia akan melambatkan proses, dia akan membuang seni kita and so on. Actually bukan sebenarnya. Cuma kita di pihak kita ni kita kena faham dan betul-betul faham bagaimana kita tidak menidakkan kemajuan tersebut. Tapi dalam masa yang sama kita nak memaintainkan kita punya seni. Betul. Dia begitu. Macam boleh kita bagi contoh kan macam batik. Kita contoh sebab sekarang ni hari kita ni bawa apa sebenarnya ke studio? Kita bawa fashion. Boleh cerita sikit? Boleh. Yang ini. Hari ni kita bawa satu batik dress which is kita applykan inovasi yang pertama tadi tu, iaitu inovasi berunsurkan alam semula jadi. Jadi di mana prototipe yang dibawa ini adalah ekstrak warna kelapa sawit digunakan untuk menghasilkan warna batik itu sendiri. Jadi warna ni daripada ekstrak kelapa sawit. Jadi teknologi yang berlaku kat situ tu adalah warna tu sendiri. Diekstrakkan daripada alam, gunakan teknologi and so on. Kemudian ditranslatekan ke dalam rekaan. Jadi kadang-kadang pelanggan-pelanggan ni bila dia suka something kelainan. Something kelainan. Kalau kata kita menggunakan batik color yang sedia ada, pigmennya adalah macam seperti sebagaimana contoh warna batik yang sintetik mungkin dapat menjejaskan persekitaran alam sekitar. Dia begitu. Tapi kan doktor, saya rasa tidak wajar untuk kita sebagai penggiat seni industri kreatif ni untuk takut dengan kemajuan teknologi, betul tak doktor? Ya, betul. Betul. Sebab tu minda dan juga kreativiti kita tu kena tidak terlalu menekankan atau melambatkan penggunaan teknologi itu. Dia akan bagi tahu okey, bila guna teknologi ini kita akan melambatkan proses. Tidak. Kadang-kadang kita kena lihat penggunaan teknologi itu boleh mempercepatkan proses-proses seperti yang Nadia tunjuk yang untuk desain rekaan seni digital dalam percetakan 3D. Yang tudung ni ialah berkaitan dengan percetakan. Untuk tudung ni, kita mengaplikasikan inovasi fashion kelompok di mana kita menggabungkan elemen tradisional dan juga unsur-unsur moden untuk menghasilkan dan menggunakan teknologi percetakan 3D. Di mana elemen ini kita gubah dan inovasikan motif tersebut supaya tidak terlalu nampak motif seperti yang saya bawa ni adalah motif elemen cucuk sanggul. Jadi revolusi industri kita dari segi seni digital kita perlu mengubah karakter
masih mengekalkan karakter, tetapi mengubah coraknya agar tampak relevan dan mengikut trend fashion Nadia, terkini. saya nak tanya sikit pendapat lah kan, sebab Nadia telah melalui fasa, mungkin dah pernah buat menggunakan kaedah tradisional dan telah menggunakan kaedah 3D printing juga untuk menyiapkan tudung ini. Jadi bagaimana dengan pengalaman tersebut? Adakah ia membantu ataupun sebaliknya? Ya, bagi saya ia sangat membantu untuk dari segi revolusi industri, kerana ia mempercepatkan lagi proses dan juga kita ingin mengekalkan kualiti dan juga kelestarian fashion. Jadi seni digital ataupun teknologi percetakan 3D ini sangat membantu. Okey, yang di sebelah Nadia tu pula apa dia? Itu dari segi inovasi apa? Ini pun konsep yang sama juga, which is inovasi fashion kelompok. Kita menggabungkan elemen motif cucuk sanggul, tetapi kita ingin dia relevan dengan fashion trend sekarang. Dengan dari segi warna dia, gubahan motif corak dia, supaya diterima oleh masyarakat di luar. Saya tambah sikit. Saya tambah sikit. Macam kita lihat seni-seni tradisional sebelum ni, kalau kita nampak macam contohlah bunga melo, bunga melo, bunga raya and so on, di ukiran and so on, nampak sebijinya ambil shape dan drawing tu dimasukkan ke dalam rekaan ukiran dan sebagainya. Mungkin pada masa sekarang dengan mengikut transisi revolusi and so on, mungkin masyarakat tidak terlalu mahu melihat bunga melo di baju sebiji macam bunga melo begitu. Jadi apabila adanya inovasi yang drawing rekaan tu diubah sedikit, tapi aslinya tu tetap kita maintain, akan menampakkan lebih menarik dan menarik perhatian bila kita lihat drawing dan produk tersebut. Kita akan lihat tradisional tu tetap berada di situ, walaupun kemajuan rekaan tu kita tak menyusahkan sebenarnya. Kalau kita boleh lihat ini di hadapan kita ni ada untuk mencanting batik. Tengok. Ya, Tak nampak ni. Kalau boleh Dia di depan ni. Okey, Ifah ambil satu sekarang. Okey, boleh kongsikan tak apa kegunaannya? Adakah masih relevan? Apa pula inovasinya sekarang? Okey, untuk penggunaan ini adalah masih relevan kerana kita masih ingin mengekalkan warisan dan martabat budaya kita, iaitu mencanting batik. Jadi alat mencanting batik ini sangat membantu dari segi penggiat batik di luar sana untuk menghasilkan sesuatu rekaan mereka. Dengan adanya alatan cantik ini sangat-sangat membantu dan juga dapat menghasilkan dan juga mengekalkan warisan batik di Malaysia. Bila kita cakap mengenai warisan ni, pandangan doktor sendiri, minat anak-anak muda untuk mengekalkan lagi. Panjang tak nafas tu. Minat anak-anak muda ini, seakan-akan kalau kita boleh lihat yang minat kepada untuk membangunkan dan juga mengekalkan seni tradisional kita ini ataupun seni kreatif kita ini, kebanyakannya mereka yang senior. Tapi anak-anak muda ini nampaknya macam sudah melupakan, seakan-akan sudah melupakan. Kecuali Nadia lah. Okey, dia macam ni. Kita tidak menidakkan golongan orang terdahulu dalam menghasilkan seni, sebab seni itu memang berlaku daripada zaman dah lama kan. Dan kita pula tak menidakkan golongan generasi sekarang mempunyai minda yang kreatif dan mereka ada minda yang tersendiri untuk melihat keadaan tersebut. Jadi macam saya bagi contoh tadilah muzik kan, kita ada dulu kita dengar tape, kotak and so on and bla bla. Tapi dalam masa yang sama genre muzik tu tetap juga dijalankan dalam mengikut generasi yang ketika ini, which is kita ada iPod lah and so on kan. Jadi sama juga dengan fashion dan sebagainya. Saya rasa mungkin generasi ketika ini perlu belajar. Perlu belajar dan memahami apa elemen-elemen seni yang perlu di-maintainkan supaya dia tak hilang. Dia tak hilang. Seperti contoh macam batik kita proses membatik ni, contoh sebab hari ni kita buat batik kan. Proses membatik tu kita kena maintain, canting, lilin kan. Kita kena maintain tu. Itu asasnya. Itu asasnya. Kalau tak ada canting, lilin tu dah lain jadinya tu. Betul. Kalau chop pun dia tetap kena ada lilin kan. Tapi
nak menyamakan, nak akselerasikan dengan teknologi terkini, kita menggunakan komputer untuk mempercepatkan proses rekaan tu. Kalau zaman normally tradisional, lukisnya biasa je, lukis tangan, dah ambil masa yang lama, nak rendering lagi, nak color lagi, kemudian nak padam, nak touch up lagi. Tapi dengan menggunakan teknologi yang terkini, maksudnya rekaan yang masa melukis tu dipercepatkan. Dia begitu. Tapi bila nak ditranslatekan kepada produk kain and so on, masih lagi kita menggunakan proses-proses seperti mencanting lah. Masih maintain. Jadi gabungan tu cantik sebenarnya. Tapi bila dah siap semua, dah boleh dijual melalui digital, melalui website and so on. Itu masih lagi proses tu, saya nampak kemajuan tu tidak menyekat. Tidak menyekat kreativiti seni tu. Jadi semuanya perlu bergerak seiring dan sejalan ya. Teknologi dan juga industri seni kreatif. Betul. Baik, terima kasih diucapkan kepada Nada dan juga Dr. Rohana kerana bersama kami pagi ini kerana berkongsi tentang bagaimana industri revolusi industri ini dapat membantu dari segi inovasi terhadap industri seni kreatif ini. Ya, walaupun ada teknologi sekarang ini berkembang dengan begitu pesat, tapi kita tidak melupakan sebenarnya seni tradisional kita. Sama-sama kita memartabatkan lagi industri kreatif di Malaysia ini. Okey,